wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu, yang majlis pada malam ini walaupun ianya secara zahirnya seringkas mana pun, tapi majlis ini lebih hebat dan lebih besar, malah lebih mulia daripada segala majlis yang ada di atas muka bumi ni. Sehingga lebih hebat dan lebih mulia daripada majlis persidangan wakil-wakil rakyat di Dewan Parlimen maupun persidangan raja-raja di Istana Negara. Ini kerana majlis pada malam ini disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan Raudatul Jannah, yang artinya iaitu taman-taman syurga Allah. Maka manakah mungkin ada majlis yang lebih mulia daripada taman-taman syurga Allah? Maka orang yang waras akal fikirannya, yang bercita-cita untuk dapat memasuki akan syurganya Allah, pasti dan pastilah dia mesti mendahului memasuki akan taman-taman syurga Allah di dunia ini. Barulah dikira layak untuk mendapat syurga Allah yang kekal abadi di hari akhirat kelak. Tapi kalau di dunia lagi dia tak pernah ada di dalam taman-taman syurga Allah di dunia ini, manakan mungkin dia boleh dapat akan syurga Allah nanti di hari akhirat kelak. Moga-moga kita yang hadir pada malam ini akan dikurniakan Allah dengan ganjaran syurga nanti di hari akhirat sana, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi madrasah dan seluruh saf kepimpinannya, yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah,
pemuda-pemuda muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini, iaitu Nabi dihina, di manakah kita? Kita kat sini bukan di mana tu maksudnya duduk tang mana, tapi maksud di mana tu apa peranan kita, apa yang kita boleh buat, macam tu. Baik, pertama sekali kita nak kena faham apa yang dimaksudkan dengan penghinaan ke atas junjungan besar baginda Nabi SAW. Malah sebenarnya bukan hanya Nabi Muhammad seorang. Apa-apa juga yang merendahkan martabat kenabian, mana-mana Nabi dan mana-mana Rasul. Kalau ikut bilangan Nabi keseluruhan 124,000 orang bilangan Nabi berdasarkan hadis. Sahabat tanya Nabi, berapa banyak Nabi? Nabi kata 124,000 orang. Dan bilangan Rasul seramai 313 orang. Yang tu yang kita dengar 25 tu, 25 tu sebab namanya disebut di dalam Al-Quran. Dan 25 itu wajib kita kena ketahui akan dia, sebagai mengesahkan rukun iman kita, iaitu beriman kepada para Rasul. Baik, apa jua perkara yang merendahkan martabat kenabian ataupun martabat kerasulan, itu dikira sebagai penghinaan terhadap Nabi, sama ada datang daripada mulut orang Islam ataupun yang bukan Islam. Kita duk dengar biasa, itulah kes yang terbaru ni di India itulah, kan? Tapi ada juga berhati-hati waktu bila nak mengaji, jangan mengaji dengan Syekh Al-Googley tu. Pakai kitab Al-Facebooki. Sebab apa? Memanglah ada informasi dalam tu, kita tak nafikan. Ada ilmu dalam tu juga. Tetapi sebab dia dunia tanpa sempadan. Bila dunia tanpa sempadan, maka ilmunya pun tak ada sempadan fikrahnya. Sebab kita tak tahu satu-satu perbahasan ataupun hujah yang diambil daripada internet sebagainya itu datang daripada golongan fikrah kita Ahli Sunnah wal Jamaah, ataupun silap-silap datang daripada puak-puak yang lain, sama ada datang daripada golongan Wahabi atau Syiah atau liberal atau sekular atau Israeliat, cerita yang nak memburuk-burukkan Nabi. Sebagai contoh, Nabi yang diuji dengan kesakitan yang kuat, siapa dia? Nabi apa? Nabi Ayub alaihi salam, kan? Diceritakan kata ada ulat lah dan sebagainya. Kami duk belajar di pondok dengan Tok Guru Siddiq Noh, pembacaan kitab Aqidatun Najid. Aqidatun Najid ni dia syarah bagi kitab Matan Umul Barahin, bab akidah. Ya, kata ulama dalam kitab tersebut, siapa-siapa yang merendahkan mana-mana Nabi, maka ittifaq sepakat ulama jatuh kafir akan ia. Sebagai contoh, memang betul Nabi Ayub itu diuji dengan sakit, tapi jangan sampai kita kata perkara yang memburuk-burukkan, sampai menjijik-jijikkan. Ui, kaki dia berulat penuh, itu jijik. Bila jijik di mana kemuliaan Nabi? Sedangkan itu Nabi, itu bukan orang biasa tu Nabi. Maka kena jaga. Memang Allah uji sakit, tapi jangan over sangat. Jangan cakap melebih-lebih. Lagipun kita bukan ada di zaman tu. Tu saya kata tadi. Dah saya kata dia baca kat mana? Al-Googley. Ada dalam kitab-kitab ulama tak sebut begitu. Beradab dengan para nabi dan para rasul. Jadi itu juga dikira sebagai penghinaan kepada nabi. Jadi begitulah semua nabi dan semua rasul. Tak boleh kita merendah-rendahkan kedudukan mereka
martabat. Sebab ya, memang Nabi itu manusia seperti kita juga. Dari sudut kesamaan tu, Nabi itu makhluk yang bernama manusia, kita pun makhluk yang bernama manusia. Itu sama. Tapi yang tak samanya, ya, Nabi memang manusia, tapi manusia luar biasa. Kita manusia biasa. Sebab apa? Sebab apa kita kata luar biasa? Nabi lahir dalam keadaan sujud kepada Allah. Siapa sini masa lahir keluar-keluar perut mak sujud? Cuba bangun nak tengok muka. Nak masuk dalam live ni. Ada. Nabi lahir boleh berkata-kata. Baca dalam kitab Kifayatul Muhtaj karangan Syekh Daud. Dia menyenaraikan dalam satu nazam syair, ada 10 orang bayi yang boleh berkata-kata semasa lahir. Lahir-lahir je boleh cakap. Salah seorang daripada 10 orang bayi itu junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ada bayang-bayang. Kerana apa? Tak ada siapa boleh memijak akan bayang-bayangnya Rasulullah. Kerana tak ada bayang-bayang. Kerana Rasulullah itu cahaya. Bercahaya. Dia bila cahaya bertembung cahaya, mana ada bayang-bayang? Kita tengok lampu tu, di mana ada bayang-bayang lampu? Dia orang yang kena cahaya yang kena bayang-bayang. Nabi tidak. Nabi penuh dengan mukjizat. Malah sebelum usianya 40 tahun dilantik menjadi Nabi pun sudah banyak perkara-perkara mencari adat yang disebut oleh ulama sebagai irhas berlaku ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak yakin dan tak percaya boleh rosak akan keimanan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tak sah iman seseorang kalau hanya dia mengaku bahawa Allah itu Tuhan, tetapi dia menafikan Muhammad sebagai Rasulullah. Sebab syahadah wajib 2 baru disah orang itu orang yang Islam dan beriman. Kalau hanya mengaku Allah sahaja Tuhan, tak payah kata kita di zaman hari ini. Abu Jahal, Abu Lahab pun mengaku Allah Tuhan. Baca dalam Quran Allah sebut wala in sa'altahum, dan kalau kamu tanya kepada mereka itu. Mereka di sini dimaksudkan dengan golongan orang kafir Quraisy, Abu Jahal and the gang. Kalau kamu tanya pada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit dan siapa yang cipta bumi, la yaqulunallah, sudah tentu mereka akan jawab Allah lah yang cipta langit dan cipta bumi. Habis yang jadi kafir tu sebab apa? Sebab mereka mensyirikkan Allah. Mereka yakin Allah Tuhan, dalam masa yang sama mereka yakin juga Al-Lata, Al-Uzza dan Manat juga Tuhan, iaitu berhala-berhala. Itu yang disebut sebagai syirkun, yakni syirik. Syirik ni maknanya perkongsian. Kongsikan Allah Tuhan dengan yang lain. Itu tak boleh. Baik. Jadi kita tengok pula sekarang ni apa pandangan alim ulama berkenaan dengan hukum menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara kesimpulan saya buat, hampir seluruh ulama, tak kira apa mazhab, sama ada yang dalam ahli sunnah wal jamaah atau yang di luar ahli sunnah wal jamaah, semua bersepakat dihukum bunuh sampai mati. Malah ada pandangan ulama yang keras mengatakan bahawa tetap dihukum bunuh sekalipun dia bertaubat. Dah bertaubat pun wajib tetap dilaksanakan hukum bunuh. Kerana apa? Kerana orang yang dia hina bukan sebarangan manusia, bukan sebarangan orang. Ada? Kita hina raja pun dia punya undang-undang dia pun dahsyat. Ini bukan sakat raja. Raja hebat-hebat sultan, dia jaga satu negeri je. Sini Kedah kan, Sultan Kedah jaga negeri Kedah. Dia pergi negeri Perak, tempat kami, dia tak jadi Sultan Perak, dia cuma jadi tetamu di negeri Perak sebagai terhormat, tetamu terhormat.
Tapi dia tak ada kuasa di negeri Perak, sebab kuasanya hanya di negeri Kedah. Begitu juga Sultan Perak, dia hanya berkuasa di negeri Perak. Pergi negeri orang lain tak boleh. Apatah lagi pergi negara lain, pergi Singapura lagi tak ada apa. Cuma jadi tetamu kehormat je lah. Tapi Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad, di mana pun dia pergi, di situ ada umatnya. Kerana Nabi tidak terhad kepada negara Arab sahaja, tidak. Kerana Islam untuk semua. Maka semua yang mentaati Allah dan Rasul itulah dikira umatnya Nabi, walaupun di mana sahaja ia berada. Walaupun dia bukan daripada kalangan orang Arab, bukan berada di tanah Arab, di tanah Melayu ke di Malaysia dan sebagainya, tak kira. Itu menunjukkan ini adalah pemimpin yang besar. Dapat yang mengatakan wajib dibunuh tanpa perlu diberi peluang untuk bertaubat. Ini pendapat Ibnu Al-Qasim. Lagi Imam Malik kata pesalah itu dianggap murtad. Siapa yang menghina Nabi, kalau dia Islam, terkeluar daripada Islam, murtad. Bukan setakat menghina Rasulullah, malah menghina apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Macam kes terbaru ni, perempuan dia dedah aurat. Dia gini, kalau dia daripada awal keluar rumah dia pakai seksi, bukan kita izin, haram juga, tapi hukumnya hanya sekadar berdosa. Dia berdosa kepada Allah. Kalau dia tak bertaubat, dia boleh masuk dalam golongan fasik, golongan orang yang kekal dosanya. Kan? Kalau mati tak taubat, masuk dalam neraka akibat dosanya. Tapi bila dia pakai elok mula-mula, dengan tudungnya, dengan baju kurungnya, tiba-tiba di khalayak ramai dia sengaja buka. Apa tujuan? Kalau betul memang nak pakai seksi, siap-siap keluar rumah tu pakai seksi. Bukan kita suruh ni, dah. Tapi nak cerita itu haram, dosa saja. Tapi yang ni dia bukan setakat dosa saja. Dia bukan setakat haram, nama dia haram jadah nama dia. Kan? Sebab ini dah masuk kepada penghinaan. Ini dah masuk kepada persendaan. Dia membuat senda, menghina apa yang telah dibawa oleh junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah nak katakan, nak menutup aurat ni tak ada apa-apa. Seolah-olah nak kata begitu. Sebab tu kita kena faham, kalau ikut mazhab kita Imam Syafi'i, orang yang tak semayang, dia tak jadi kafir lagi. Dia hanya dikira sebagai orang yang fasik. Walaupun ada pandangan imam yang lain kata kafir, tapi pandangan imam kita Imam Syafi'i, mazhab kita, kata orang yang meninggalkan solat fardu, maka dia belum lagi menjadi kafir. Walaupun dia menghampiri kafir, tapi belum lagi menjadi kafir. Kerana berat nak menghukumkan seseorang itu kafir. Tak bermudah-mudah. Bukan senang-senang sikit kafir, sikit kafir. Tak, belum. Bukan senang. Tetapi disebut sebagai golongan yang fasik, berdosa. Sekiranya dia tak semayang tadi, bila ditanya, awak hang tak semayang? Dia jawab, aku tak semayang, bukan apa Ustaz, malas Ustaz dia kata diri dia malas nak semayang. Malas, dosa. Tapi kalau dia jawab, alah, semayang ke tak semayang ke sama je, kan ada faedah pun semayang ni. Nampak? Kalau kata gitu, itu menghina. Itu namanya menghina. Dan memperendahkan hukum. Kan? Hukum yang wajib dia kata macam tak wajib. Maknanya buat ke tak buat tak ada apa-apa, sama je. Menghilangkan perintah yang wajib, hukumnya bukan setakat dosa, kafir. Ini baru jadi kafir. Sebab tu kita kata, kalau dia hanya tak menutup aurat, tu baru kira berdosa. Tapi kalau sengaja memperlekehkan Islam, memperlekehkan apa yang dibawa datang oleh Rasulullah SAW, maka itu dikira menghina. Maka orang yang menghina Nabi dihukumkan murtad. Kemudian kata Buya Yahya, seorang ulama di Indonesia, murtad ni dia ada dua kategori. Ada dua kategori. Satu murtad yang biasa-biasa.
Murtad bukanlah nak kata ringan, tak ringan. Murtad tu teruk dah. Tapi tu baru murtad pangkat apa nama, Lance Corporal, macam tu lah. Tapi dia ada satu lagi murtad yang lagi berat. Murtad yang biasa-biasa ni sekadar dia kata, contoh, dia kata saya tak percaya Muhammad tu Rasulullah. Dia kata gitu, terkeluar dia daripada Islam dan jadi murtad ni. Ni murtad dikira murtad biasa. Maka kita perlu suruh dia bertaubat, dan sekiranya dia bertaubat kembali memeluk Islam dan sebagainya, dan dia minta ampun pada Allah sebagainya, selesai masalah. Adapun murtad golongan yang kedua, murtad yang paling berat, iaitu dia bukan hanya memperkatakan dia tak percaya pada agama, malah dia mempersenda agama. Yang ni murtad yang berat. Bila sampai tahap mempersendakan agama, sekalipun dia bertaubat, pandangan paling ringan kata wajib takzir atas ni. Maksudnya wajib dihukum dengan hukuman yang berat sekalipun bertaubat. Sebab apa? Sebab perbuatan mempersenda tu. Mana kalau nak murtad saja, bukan kita suruh dah. Itu orang cakap rendah sikit lah. Tapi kalau sampai menghina dan mempersenda, itu sangat berat. Itu sangat berat. Maka kena hukum yang sangat berat. Itu yang saya maklumkan, yang dapat tahu, baca itu di mana tahu, di telefon ni. Katanya dia kena denda RM20,000. Lepas tu kena lapor balai polis Brickfield tiap-tiap bulan. Lepas tu tak boleh keluar negara. Lepas tu tak boleh tulis apa-apa di media. Tak boleh keluar apa-apa statement. Memanglah nampak macam berat agak, tapi tak cukup berat. Kena berat lagi. Contoh, di penjara selama 50 tahun. Contoh. Baru kata berat. Sebab apa? Sebab apa kita kata kena, ulama' kata kena hukum takzir ni, kena hukuman yang berat, supaya perbuatan dia tadi tidak ada orang lain yang berani ulang. Kalau hukum ni sekadar macam tu, sok-sok keluar pula lagi seorang. Dia kata dah apa susah. Mereka ni bukan orang susah. Dia pula ada orang belakang dia, dia ada geng dia. Setakat RM20,000 senang-senang boleh bayar, tak ada masalah. Setakat pergi balai lapor diri, bukan benda-benda masalah sangat. Setakat tak boleh keluar negara, bukan masalah sangat. Itu tak berat mana. Patut dipenjara dia selama dalam tempoh yang panjang, biar dia, orang cakap apa, terasa tersiksa. Sebab apa? Sebab dia menghina Rasulullah. Dia telah menyakitkan hati para pencinta Rasulullah di seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia. Ada. Sebab tu perkara ni tak boleh kita anggap ringan. Sebab tu kita kena laksanakan dengan hukuman yang berat, supaya orang lain nak buat tak berani. Supaya orang berjaga-jaga. Lepas ni kalau nak buat joke ke, nak buat apa ke, jangan, jaga. Ada sensitivity dalam bab agama, dalam bab akidah, bab syariat Nabi dan sebagainya. Ini kena jaga. Jadi ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh para alim ulama. Kemudian kita nak tengok dari segi sirahnya. Suatu ketika dahulu, cerita ni waktu tu Rasulullah dah tak ada, Rasulullah dah wafat. Zaman tu zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Kemudian kita semua tahu kan, ada sebuah kisah di mana ada satu perkampungan dia tak nak bayar zakat. Dipanggil golongan riddah. Riddah tu ambil daripada perkataan murtad lah. Maknanya golongan yang ingkar, tak nak melaksanakan tuntutan yang wajib disyariatkan kan? Kalau malas bayar zakat tu cerita lain. Macam tadi lah kita sebut, malas semayang tu cerita lain. Ini ingkar, menafikan kewajipan zakat tu. Bila ditanya kenapa tak nak bayar zakat, dia kata masa zaman tu lah, zaman tu tak ada orang fakir miskin kat kampung kami, jadi tak perlu bayar zakat. Sebab bayar zakat ni untuk nak bagi kat fakir miskin. Itu dia punya hujah kan? Akhirnya Khalifah Saidina Abu Bakar hantar Khalid ibn Al-Walid untuk bincang, slow talk dulu.
Khalid ibn al-Walid terkenal dengan panglima perang. Dia juga disebut sebagai pedangnya Allah. Maka dia pun datang, mula bincang elok, sembang. Dia bagi tahu dekat salah seorang wakil daripada penduduk situ yang tak nak bayar zakat. Dia kata kepada lelaki ni, dia kata, kamu tahu tak, perintah yang suruh bayar zakat ni bukan perintah khalifah, bukan perintah Saidina Abu Bakar, tapi ini perintah Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa jawab lelaki ni? Dia kata, Muhammad sahibu, dia kata gitu. Apa maksud dia? Dia kata, Muhammad kawan kamu. Muhammad kawan hang. Dia jawab macam tu lah. Kalau bahasa kita, dia tak katalah hang. Lagi dia kata logat Kedah juga dia pun ya. Dah. Saya terjemahkan. Dia kata Muhammad kawan hang tu. Macam tu seolah-olah. Khalid ibn al-Walid bertukar wajah dia kemerahan. Dengan rasa sangat geram, dia bangun, dia keluar pedang dia, putus kepala kawan. Geram dia. Sebab apa dia geram? Sebab kawan tu kata Muhammad kawan hang. Dia panggil nama Nabi dengan Muhammad aja. Wah ajar. Sebab tu Khalid ibn al-Walid marah. Itu pun sudah dikira menghina Rasulullah. Sebab tu Allah turun ayat, jangan kamu panggil Nabi Muhammad itu dengan panggilan sesama kamu, seperti mana kamu panggil kawan-kawan kamu. Ini bukan kawan, ini Rasulullah. Start daripada ayat tu turun, para sahabat bila bertemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Habibullah. Panggil dengan panggilan-panggilan yang sedap, yang dimuliakan, bukan dengan panggilan ya Muhammad. Sebab tu kita sebut tadi, sebab ini bukan sebarangan manusia, ini kekasihnya Allah, Habibullah. Akhirnya berita ni sampai kepada khalifah. Sahabat-sahabat yang lain, ada di antara mereka tak setuju dengan tindakan Khalid ibn al-Walid, dengan menyifatkan bahawa tindakan Khalid ibn al-Walid itu gopoh, terus pancung kepala orang tu. Akhirnya pergi mengadu dekat khalifah Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar pun tanya, dah kenapa dia pergi bunuh kawan tu, bunuh orang tu, dipancung kepala? Mesti ada sebabnya. Ceritakan padaku apa sebabnya. Dia orang ni ceritalah. Dia kata mula bincang. Khalid al-Walid kata ini perintah Nabi Muhammad. Kawan tu pergi jawab, Muhammad sahibuk, Muhammad kawan hak. Khalid bin Walid pun bangun, keluar pedang, dia pancung kepala kawan. Kata Saidina Abu Bakar, kalau aku di tempat dia, nescaya aku yang pancung kepala kawan. Nak menunjukkan di sini, kalau ikut kita baca sirah, Saidina Abu Bakar ni sifatnya lembut ke keras? Lembut. Tapi lembut ada tempatnya, lembut ada batasnya. Bukan pada semua tempat. Hina kita tak apa, pijak kepala kita tak apa, tapi menghina Rasulullah jangan sesekali. Sebab tu perbuatan, ada seorang pelajar di Perancis, ingat tak dulu di Perancis, cikgu dia pergi kat sekolah tu lukis gambar kartun, dia kata ini Muhammad. Pelajar ni marah sebab dia orang Islam, dia orang Chechnya. Dia balik rumah, dia pergi ambil apa tahu, pedang ke apa, dia pergi balik rumah cikgu dia, dia sembelih kepala cikgu dia. Akhirnya dia dihukum bunuh, ditembak mati. Kemudian bila jasadnya dibawa balik ke negara asalnya, mereka usung dia sebagai seorang pahlawan. Sebab apa? Sebab membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata dia bukan hina, dia cuma lukis gambar, lepas tu kata ni Muhammad. Itu hina lah tu. Mana? Cuba orang letak lukis gambar beruk, lepas tu dia say, ini Ustaz Syakir. Itu bukan kita marah tak marah? Marah. Itu hina lah tu. Ada. Ini hari ni dia jaga. Ini satu zaman dia berkata hak kebebasan bersuara. Kita jawab tokmu. Hak kebebasan bersuara ni. Habis boleh cakap sekati. Dah cakap, saya tarik balik. Saya minta maaf, saya tarik balik. Oh, bermudah-mudah gitu.
Tak boleh. Sebab tu kita kena laksanakan hukum yang berat, supaya orang tak ambil mudah, supaya orang tak bersenang-senang. Saya sakit hati tengok yang perempuan tu, waktu wartawan semua nak ambil gambar dia, dia tayang ke dia dengan rasa bangga. Apa ni sebab ni? Sebab hukuman tak cukup berat. Malah dia rasa relax lagi. Dia rasa dia dekat mahkamah dia siap cakap dia tidak bersalah. Tak ngaku salah tak? Tu gila-gila. Ni zaman ni. Ini baru seorang. Jaga. Allah nak tunjuk tanda. Jangan ingat perkara ni berhenti sini. Dia akan membiak lepas. Dia macam virus. Ini lebih bahaya daripada coronavirus. Betul tak? Kena COVID bukan kita minta lah, tak nak lah kena. Tapi kalau takdir kena, tak menjadi asbab untuk masuk neraka sebab COVID. Ada beratur depan neraka Jahannam. Malaikat tanya, apa masuk neraka Jahannam? COVID. Tak ada. Tak ada siapa masuk neraka dengan sebab penyakit. Penyakit zahir, penyakit jasad. Tapi masuk neraka dengan sebab penyakit hati. Penyakit yang busuk di dalam hati. Ini lebih berat, lebih bahaya. Hari ini zaman di mana bukan sekadar daripada orang bukan Islam. Kalau orang bukan Islam tu kita tak pelik mana kalau dia lawan, kalau dia hina, sebab memang terang-terang dia tu kafir. Tapi ni sekarang Allah dah tunjuk pada kita, datang daripada generasi kita sendiri, daripada bangsa Melayu sendiri, daripada orang Islam sendiri. Malah dia kata siap dia hafal lagi 15 juzuk. Ada kan? Dahsyat, tak dahsyat. Sebab tu tuan-tuan, perkara ni kita tak boleh pandang rendah. Puncuk pangkal dia iaitu dengan ilmu. Sebab tu menghafal Quran saja tidak memadai. Sebab kalau hafal Quran, dia cuma menghafal ayat tapi tidak memahami ayat. Tuan-tuan tahu kenapa masjid-masjid, surau-surau kita apa semua ahli jawatan kuasa susun buat majlis ilmu, kuliah agama, baca kitab-kitab. Kadang setengah orang dia tak faham. Dia kata saya nak belajar ngaji Quran, bukan nak belajar kitab-kitab ni. Itu salah. Baca Quran hukumnya wajib ke sunat? Saya nak tanya. Baca Quran wajib ke sunat? Sunat, bukan wajib. Sekalipun dia tak erti baca Quran, dia tak jadi kafir. Cuma dia kena pandai baca suratul Fatihah. Sebab suratul Fatihah rukun qauli dalam sembahyang. Jaga yang tu pun tak apa dah. Sejahil-jahil dia, surah lain semua tak erti. Dia cuma pandai suratul Fatihah je. Cuma jangan bagi dia jadi imam. Nanya kita. Waladhdallin amin Allahu akbar. Rukuk tu kawan jenuh nak baca dah tak? Kan? Apa dia surah lain dia tak tahu, dia kata. Aku tak tahu nak surah apa, tak tahu nak baca. Dah apa lagi? Walaupun sebodoh-bodoh dia macam tu, dia masih lagi selamat Islamnya. Okey, imannya okey. Tapi kalau menghafal banyak surah sekalipun, tapi hukum hakam semayang, bab ibadat, bab tauhid, bab fiqh, bab tasawuf tak erti, habis lingkup. Inilah yang diajar di dalam kitab-kitab. Kitab tauhid, kitab fiqh, kitab tasawuf. Inilah orang buat kuliah. Kan? Dengan kita belajar kitab itulah kita sebenarnya mempelajari Quran, mempelajari hadis, mempelajari cara memahami ayat. Lepas tu kita baca ayat Quran, Ar-Rahmanu ala asyistawa, Ar-Rahman duduk di atas arah. Kita faham, kita baca buat faham sendiri. Baca terjemahan. Ala atas, arsy arash, istawa duduk. Tu Allah duduk di atas arah. Pening jadi. Buka kitab-kitab tafsir, buka kata-kata ulama bahas pula apa maksud istawa situ. Bukan dengan makna duduk di atas arash. Kalau Allah duduk di atas arah, Allah serupa dengan makhluk serupa makhluk habis rosaklah fahaman akidah. Itulah kepentingannya majlis ilmu. Tapi hari ini tidak dititik beratkan. Kan? Lagi-lagi daripada golongan muda. Berapa ramai sangat orang muda yang bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Tak mana? Minta maaf cakap, siapa suruh panggil? Kita ada anak. Mana dia anak-anak kita? Pampu naik motor. Dia naik motor jimat tayar depan. Tahu? Jimat tayar depan. Tayar depan tak botak-botak. Berapa duk angkat selalu? Aduh jadi. Lepas tu nak jadi ada rasa kasih dengan Rasulullah ni macam mana?
Sebab tu bila tajuk kita kata saat Nabi dihina, di mana kita? Di mana kita tu, kan? Apa yang kita faham daripada Rasulullah tu sendiri. Dia ni nak berjuang ni bukan dibuat-buat, bukan dilakon-lakon. Nak berjihad, sahabat-sahabat pergi berperang tu, ingat main pistol air ke apa? Pergi tu tahu dah mungkin tak balik. Pergi ni pergi terus. Sebab lawan pedang. Bila lawan pedang ni kena tangkas, silap dia hayun, dia kena hayun. Antara dua, tak orang tu mati, dia mati. Kalau balik pun dengan berjasad, pasti ada cacat. Ada sahabat putus telinga, ada sahabat putus tangan, kan? Itu perang. Apa yang sungguh sangat sahabat nak pergi berperang? Melainkan dengan kefahaman ilmu. Sebab tu istilah orang dulu-dulu sebut, tak kenal maka tak cinta. Ini bukan ayat jiwang, ini bukan ayat bahagian nak mengorak awet, kan? Tapi maksud tak kenal maka tak cinta, artinya kalau kamu tak kenal Allah, kamu tak cinta pada Allah. Kamu tak kenal Rasulullah, kamu tak cinta pada Rasulullah. Kamu tak kenal Islam, kamu tak akan cinta pada Islam. Bila tak ada cinta, tidak ada pengorbanan. Kerana pengorbanan datang setelah ada hadirnya mahabbah, yakni kecintaan. Bapa yang kita bersungguh sangat kalau orang kutuk bapa kita, kan ingat zaman dulu-dulu, zaman budak tadika, zaman mak kau hijau tu. Dia buat kepala bulat, ni kepala bapak kau, dia pun pok pijak. Kita pun gelesing, dia kedegak-kedeguk. Apa kita pergi marah? Bukan kepala ayah kita sungguh, dia tulis namanya, lepas tu dia pergi bijak. Itu pun kita sakit hati dah marah. Kenapa kita marah? Sebab kita sayang ayah kita. Sebab sayang tu kita sanggup tumbuk dengan kawan tu. Itu bukti kita sayang, kan tak? Takkan nak kata kawan tu pijak kepala, okey ke, aku pun geram dengan bapak aku ni, pijak. Agak macam tu. Ada. Dia lawan. Itu sebab apa? Sebab dia sayang. Bapa yang dia sayang sangat ayah ni? Sebab dia kenal siapa ayah ni. Dia tahu ayah dia sayang dia, dia tahu ayah dia jaga dia masa dia sakit dan sebagainya. Ayah dia yang tolong dia apa semua. Atas nama kenal tadilah membawa kepada rasa kasih. Atas rasa kasih itulah menimbulkan kesungguhan dalam mempertahankan. Begitu juga dengan Rasulullah. Hari ini minta maaf cakap, kalau kita tanya anak-anak muda Islam kita hari ini, soalan-soalan asas berkait dengan agama, khusus-khususnya berkait dengan Rasulullah, silap kantoi banyak tak dijawab. Tanya nama ayah Nabi sudahlah, Muhammad bin Amr. Bin apa? Talib macam ni, Talib. Sungguh ada berlaku, tak kerti. Nama ayah Nabi pun tak tahu. Tu belum tanya lagi nama isteri-isteri Nabi, nama anak Nabi, cucu Nabi. Tu belum tanya sirah Nabi lagi. Nabi, ayah Nabi wafat umur berapa? Tu belum tanya. Itu sebenarnya tak dalam pun, tu baru basic. Belum tanya lebih detail lagi. Itu pun kantoi tak boleh nak jawab. Tapi kalau ditanya nama pemain bola yang dia minat, 11 player dia boleh bagi nama. Siap yang duduk di bangku sub tu, dia boleh bagi tahu. Sampai jiran player tu pun dia tahu. Nak kata taksubnya, tengok dalam bilik tu, belakang pintu ada, atas katil poster penuh. Minat sangat. Bukan Islam melarang minat. Benda yang kita minat selagi tak langgar syarak boleh. Tapi kalau bahagian tu mu boleh minat, kenapa Rasulullah mu tak minat? Sedangkan Rasulullah sayang pada kita. Satu hari Nabi kita, Nabi Muhammad, dia duduk di dalam masjid. Ada batu. Zaman dulu punya masjid bukan macam zaman sekarang, kapet lawa pun semua. Zaman dulu binaan gitu lebih kurang lah. Jadi ada satu batu, Nabi duduk atas batu tu. Ada beberapa sahabat dikelilingi Nabi. Kemudian
Nabi minta salah seorang sahabat yang pandai membaca Quran, qori, suara sedap, Nabi minta dia baca ayat Quran. Sahabat ni kata, ya Rasulullah, kan Quran ni turun padamu, kan? Kenapa aku yang maknanya yang lebih layak engkau sendirilah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku suka mendengar orang membaca Quran, aku nak dengar. Jadi sahabat pun akur. Sahabat ni dia baca. Dalam banyak-banyak surah yang dia pilih suratul Nisa, surah An-Nisa. Dia pun baca daripada mula ayat sampailah kepada ayat 41 yang berbunyi, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai ke ayat ni Nabi kata hasbuk, cukup. Nabi kata berhenti, jangan sambung dah. Sahabat pun toleh ke Nabi, tengok Nabi sedang mengalirkan air mata. Nabi menangis. Kenapa Nabi menangis dekat ayat ni? Apa makna ayat ni? Fa kaifa, maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak? Idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin, apabila kami datangkan pada tiap-tiap umat seorang saksi, iaitu Rasul mereka sendiri, sebagai saksi terhadap perbuatan mereka. Nanti di hari akhirat, setiap umat ni dia ada Rasul dia. Sebab tu Allah utus Rasul-Rasul ni, dia ada umatnya masing-masing. Jadi setiap umat ni Rasulnya sendiri akan jadi saksi. Nah, kalau kawan ni kata ni, Rasul ni sendiri kata, masa kat dunia dulu dia macam ni. Kemudian ayat ni bersambung, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami juga akan membawa datang engkau ya Rasulullah, ya Muhammad, sebagai saksi terhadap umatmu nanti di hari akhirat. Nah, ayat ni kata nanti Nabi Muhammad pun akan menjadi saksi terhadap umat Nabi Muhammad, yakni kita semua. Persoalannya yang menyebabkan Nabi sedih kenapa? Nabi kata, ay Rabbi. Setelah ayat ni dibaca, Nabi pun bersabda dalam hadisnya, ay Rabbi, wahai Tuhanku. Nah, Nabi kata, syahidun ala man ana baina zahranihi. Ya Allah, saksikanlah aku menjadi saksi kepada mereka yang hidup bersama denganku, yakni sahabat-sahabat Nabi yang ada di keliling Nabi. Kemudian yang buat Nabi sedih, Nabi tunduk kepala, Nabi kata, fa kaifa man lam ara. Nabi, lalu bagaimana dengan keadaan orang yang aku tak sempat bersama mereka? Yang maksudnya, yang Nabi sedih tu kita. Yang menyebabkan Nabi nangis ketika ayat ni dibaca tu kita. Nabi kata, fa kaifa man lam ara, bagaimana mereka yang tak sempat aku bersama dengan mereka. Sahabat-sahabat lain ialah ada Nabi depan. Nah, tapi kita, Nabi risaukan kita. Nabi takut kita hanyut. Nabi takut kita akan leka. Nah, Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, kepada engkau jualah aku menyerahkan mereka, ya Allah. Jagalah umatku. Nabi sayangkan umat. Nah, doa Nabi tak hanya mendoakan anak Nabi. Nabi tak hanya mendoakan isteri Nabi, tapi Nabi mendoakan umat Nabi. Dalam satu peristiwa lain, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isterinya Nabi, dia datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, wahai suami kesayanganku, dan mintalah doa pada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosaku, kesilapanku. Kata Sayyidatuna Aisyah, sebab doa yang keluar daripada mulut engkau pasti mustajab, takkan Allah tolak, sebab engkau Nabi Allah, engkau kekasih Allah.
Nabi pun senyum. Nabi pun terus berdoa. Nabi kata, ya Allah, ampunkanlah dosa dan salah silap Sayyidatuna Aisyah. Bila Nabi doa, habis Nabi doa, melompat. Dalam hadis cerita, seakan-akan melompat Sayyidatuna Aisyah kerana terlampau gembira. Sonok dia, riang. Sonoknya dapat doa daripada Nabi. Bayangkan, kita kalau ulama doa pun kita sonok dah. Ni Nabi best daripada ulama Nabi doa sonok. Sayyidatuna Aisyah. Nabi tanya, wahai Aisyah, kamu suka ke aku doa tadi? Kata Sayyidatuna Aisyah, siapa yang tak suka ya Rasulullah? Doa daripada seorang Nabi Allah yang tak ada hijab, yang pasti Allah terima. Kata Nabi, kalau engkau suka, itulah doaku untuk semua umatku. Nabi doa untuk kita tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam Nabi tidur satu hari, Nabi tidur caranya begini. Satu hari itu, di saat pagi, isteri Nabi nak mengejutkan Nabi. Baru nak dikejutnya, nampak di tapak tangan Nabi ada bertakung air. Rupa-rupanya sepanjang malam saat Nabi nak tidur, Nabi menangis mengenangkan umat, mengenangkan kita semua, mengenangkan keadaan kita pada hari ini, yang tak ada siapa nak bimbing kita, melainkan yang ditinggalkan oleh Nabi, innal ulama awarasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Jadi sebab itulah kita sebut, kita kena sanggup. Sebab tu kita kena belajar kenal Rasulullah, kenal Nabi. Dengan sebab kenal tadi, dia akan melahirkan rasa kasih, rasa cinta. Walaupun kita tak pernah bersuanya Nabi, walaupun kita tak pernah melihat wajahnya Nabi, bila ada rasa kasih tadi, kita sanggup berkorban apa saja untuk Rasulullah. Hatta sekalipun nyawa kita dilayangkan, nak dipenggal kepala kita demi Rasulullah. Itulah cita-cita dalam hidup kita. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita takut mati, kita tetap akan mati. Orang yang berani mati pun mati, orang takut mati pun lagi cepat mati. Mati memang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Persoalannya, mati sebagai apa? Mati macam mana? Itu yang menjadi persoalan. Atau ada seorang Pak Kiai di Indonesia, dia kiai, dia tengah buat ceramah. Dia tua dah lah. Tengah-tengah dia ceramah tu, jatuh sakit, boom, rebah, pingsan dia. Anak-anak murid dia usung, angkat, bawa pergi rumah sakit. Orang Indonesia, dia tak panggil klinik, dia panggil rumah sakit. Tu yang asyik sakit je, sebab rumah tu sakit. Dia hantar sana, bagi berehat lah. Dia rehatkan Tok Guru. Tok Guru tu tak sedar, kiai tu tak sedar. Dia letaklah oksigen apa semua, masuk wire lah apa semua lah kan. Lepas tu majlis tu diteruskan oleh anak murid dia. Sebab orang ramai datang dah, takkan nak batal macam tu, jadi teruskan juga. Tiba-tiba di rumah sakit tu, Pak Kiai ni tersedar. Dia terjaga daripada dia pengsan tadi tu. Dia pun tersedar. Bila dia tersedar, dia gagahkan diri dia hadir ke majlis tempat ceramah tadi. Dia datang dengan wire-wire, dengan air-air tu yang gantung kan, bawa dengan tutu sekali. Sampai di tempat ceramah, anak murid kata, ya Kiai, kenapa datang? Engkau kan sakit, Tok Guru, Tok Kiai. Rehat lah di klinik tu, rehat di rumah sakit tu. Tak apa, yang ni nanti kami selesaikan lah kan. Kata guru dia, Pak Kiai ni, dia kata, kalau aku duduk di rumah sakit, mungkin aku akan mati. Kalau aku duduk di tempat ceramah pun, mungkin aku akan mati. Tapi lebih baik aku mati di tempat ceramah daripada mati di katil hospital. Nampak? Tu orang yang berjiwa agama. Kita baru batuk 2 kali tak datang kuliah. Tak boleh datang kuliah. Batuk 2 kali baru. Bukan sakit teruk mana pun, macam-macam alasan tak boleh pergi kuliah. Tak nak datang kuliah ni, orang kata, kita ada buat majlis. Jalan dulu. Dia punya jalan dulu kat 14 tahun dah jalan dulu. Last sekali dia jalan dulu tu baru, betul? Jalan tu je.
Kan? Lepas tu dia pujuk pangkal dia ialah dengan ilmu. Bila kita kenal Rasulullah, kita dulu kat saya pun cerita bagilah. Saya pun dulu zamannya lawa juga. Memanglah kebiasaan orang macam itulah jalan hidup. Kan? Saya dulu geng yang sama jugalah, geng jimat tayar tadi tu. Mula angkat depan, dah boring angkat depan, try angkat belakang pula. Boring jugalah kali angkat dua-dua. Angkat dua-dua, kepala masuk dalam longkang. Ada. Tapi lama-lama kita fikir, ya aku ni nak jadi apa? Dia lama-lama kita jemu tak? Aku ni macam tak ada hala tuju. Hidup aku ni sebagai apa? Kenapa Allah ciptakan aku? Kalau takkan Allah ciptakan aku sekadar nak jadi orang yang makan nasi, balik tidur, makan tidur, makan tidur, apa faedah? Kalau yang dah bekerja pula, rutin harian daripada, kalau sini Kedah Jumaat cuti kan, Ahad sampai Khamis pergi pejabat, pergi balik pejabat, balik pejabat, balik pejabat. Bangun pagi, gosok gigi, mandi, paskat, tak tulis apa tak tahu kat komputer tu, balik petang. Di petang tengok berita pukul 8, lepas tu buat bahasa cicak, lepas tu makan malam, tidur. Esok benda sama ulang, esok benda sama ulang, ulang lah kali 60 tahun dah umur. Fatihah pun baca Siratul Labi, 60 tahun dah. Boleh pergi takat mana? Kalau dah 60, yakin boleh pergi 70. Kalau dah 70, yakin boleh pergi 75. Kalau dah 75, agak-agak boleh sampai dah 76. Kenapa? Kata tok guru kami, hidup ni bukan lama mana. Pejam celik, pejam celik, pejam tak celik-celik. Tu jangan pejam sangat, takut tak celik ni. Nak cerita ni itulah hidup. Kita hidup sebagai apa? Bila cuba renung benda ni, fikir panjang-panjang, jauh-jauh fikir. Sebab tu kita di samping kita hidup bermasyarakat, mesti ada hidup kita uzlah nama dia, ataupun khulwah. Bahasa kita sini dia dah salah faham kan. Khalwat ni nampak benda jahat lah. Khalwat, ditangkap khalwat dekat taman, nampak jahat lah. Sedangkan perkataan khalwat itu khulwah, bahasa Arabnya adalah, maksud khulwah tu ialah berdua-duaan dengan Allah, bukan berdua-duaan dengan awek. Tapi bahasa tu disalahgunakan, akhirnya nampak buruk. Macam akikah, dia pun akikah dia ramai-ramai. Kambing siapa? Bukan kambing Ustaz, awek tu. Awek pun akikah. Ni gitu. Padahal akikah tu benda baik patutnya. Disalahgunakan. Kan? Jadi khulwah ni berdua-duaan dengan Allah. Jadi rumah kita tak apa, tak bersama mana, tak apa, tapi biar ada satu sudut ibadat. Celah mana-mana tak apa, kecil sikit pun tak apa. Kita di situlah kita bangun pagi, semayang tahajud apa semua. Bangun di tengah malam, di saat sunyi sepi, anak-anak semua tidur apa semua, kita seorang aja duduk menong sejauh-jauhnya. Sebab adalah hadis Nabi kata, berfikir sesaat itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Mana kita semayang tapi tak pernah memikir, takut semayang tu jadi sia-sia, malah bukan zakat sia-sia, kita bongkak pula riak dengan solat kita. Bangga belagak pula dengan semayang. Dia datang semayang subuh, habis semayang subuh ada kuliah subuh, tengah-tengah kuliah tersengguk gitu. Itu sengguk. Kawan pun siku, ustaz depan tu, hormat sikit, hang ni sengguk-sengguk. Dia pun jawab balik, hang tak tahu malam tadi aku buat apa? Hang tanya, dah hang buat apa? 24 je. Apa yang 24? 24 rakaat tahajud. Dia bangga, dia buat 24 rakaat tahajud. Kawan pun kata, hebat. Tak hebat mana, cuma dah 8 tahun dah buat macam ni, kata. Haba'an mansura, jadi debu yang berterbangan. Bukan itu. Tak apa, teruskan ibadat, teruskan semayang, tapi cari satu masa duduk dia menung. Pergi ni flashback benda-benda lama, ingat habis dosa-dosa kita buat dulu.
Apa kita buat dulu? Kan? Tak semayang, buat itu, buat ini. Bila kita ingat sangat, lepas tu kita ingat pula, aku ni umur berapa dah, agak-agak Allah dah ampun belum dosa aku. Kalau aku mati gak macam mana? Bila fikir punya fikir, sedar tak sedar mengalir air mata. Itulah namanya keinsafan. Bila datang insaf, barulah dia akan menggerakkan diri ni secara automatiknya, insya-Allah hati akan terbuka untuk mendekati agama Allah. Barulah jadi gairah, semangat nak hadir kuliah, majlis ilmu dan sebagainya, membawa sampai kepada mengenali akan tubuh badan Rasulullah SAW. Bila dah kenal, kasih. Sebab tu saya cakap, tuan-tuan, kita nak bawa balik jumpa Allah, nak bawa balik apa? Nak bawa balik semayang kita. Siapa yakin semayang maghrib dia tadi daripada takbir sampai salam khusyuk semua? Nah, kadang takbir tu je dia semangat. Takbir macam nak bersilat, mentang-mentang baru balik tengok cerita Mak Kilau. Dah, bahagian tu lah. Masuk bar, pegang perut, lapor lah kira. Dah ingat kelahin pula. Tu tak cerita sampai tahiyat akhir. Tu yang kadang imam silap pun diikut je. Lain kali ni imam tak cukup rakaat. Ya ke? Aku rasa cukup. Rasa cukup apa? Hang pun lalai, hang pun ingat kelahin. Jadi nak bawa semayang kita pun tak mana. Nak bawa bacaan Quran kita, tunggang langgang makrahnya. Yang panjang pendek, yang pendek panjang. Lepas tu dia bantai semua dengung, tentang kaki dengung. Habis kan? Baca Quran menguap saja. Baru a'udzubillah. Asal baca Quran nguap. Bagian tengok TV tak adalah nguap. Jadi nak ceritanya, amalan kita ni kalau nak dipersembahkan pada Allah, banyaknya kurang dia. Tapi paling tidak, tuan-tuan, paling tidak, biarlah dalam hati ni ada rasa kasih pada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Moga-moga sebab kasih inilah kita sanggup berkorban apa saja untuk Allah dan Rasul, hatta nyawa kita sekalipun. Moga-moga yang inilah menjadi timbangan yang berat di neraca Allah nanti, di pahala bahagian kita. Sebab tadi dah saya sebut, nak bawa sembahyang Allah, nak bawa baca Quran ni tak mana. Tapi ustaz, dia kata, saya ni ustaz, kalau ada mana ceramah, ada mana tunjuk apa, demonstrasi ke apa untuk pertahankan semua, pasti saya duduk depan sekali. Ini moga-moga menjadi kekasihnya Allah dan kekasihnya Rasulullah. Ingat itu lama dah ni cerita ni. Masa kes Nabi kena hina, kami geng-geng pondok, ustaz-ustaz pondok termasuk sekali lah Tok Guru Siddiq Noh, kami buat demonstrasi selepas solat Jumaat. Habis main Jumaat, kami minta dah imam umum bagi tahu siap dah, tuan-tuan, lepas habis main Jumaat, minta jangan balik lagi lah. Kita ada nak buat demonstrasi sikit sebagai menunjukkan jihad kita mempertahankan Rasulullah. Kita berhimpun di pekarangan masjid. Apa dah? Habis semayang Jumaat, melompat atas motor masuk dia satu belah. Kita tanya, tak ini kerja Ustaz, kerja. Kata kerja. Tak apa. Saya kata tak apa. Jawablah dengan jawapan kerja ke, sibuk tak mana ke, apa jawab. Tapi simpan, standby, jaga. Takut nanti di hari akhirat, di padang mahsyar, saat kamu susah, matahari sejengkal di atas kepala, saat kamu susah, kamu memerlukan pertolongan syafaat daripada Rasulullah, kamu jumpa datang Rasulullah, ya Rasulullah tolong saya ya Rasulullah. Takut Rasulullah kata, maaf saya sibuk, saya banyak kerja nak tolong kekasih-kekasih saya ni yang lain. Baru ketahuan. Alah, kalau kita tak datanglah satu hari tu sebab kita duduk demonstrasi tu, takkan sampai bos terus nak buang kita. Hatta sekalipun kalau dia buang, ini bumi Allah. Bila ini bumi Allah, rezeki Allah, Allah jamin.
Intan surullah yang surga. Siapa tolong agama Allah, Allah tolong dia. Apa tak yakin? Sebab ni ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada, nak yakin kau mana? Tak ada keyakinan. Takut kerja, takut nak apa ni? Hantar nak ngaji tahfiz, hantar nak ngaji pondok, dia buat soalan gitu. Nanti dah besar nak makan apa? Dia kata. Dia punya pe tu ma'arif li sukun. Makan apa? Dia buat pelekeh tu. Nak kerja apa? Pe macam tu. Apa ni? Sebab tak yakin. Inilah doktrin barat laknatullah. Nah, netizen ni pun satu hal juga. Sakit hati betul. Ada pula di media medsos ni, dibahas tentang filem Mak Kilau. Dia kata sepatutnya yang memegang watak Mak Kilau ni Betul Khusyairi berbanding Adi Putra. Sakit pun. Orang suruh faham jalan cerita sejarah tu, perjuangan Mak Kilau tu. Nah, mesej yang nak disampaikan, berjuang untuk mempertahankan Islam di atas tanah air dia. Sebab tu Mak Kilau bukan sebarangan orang. Dia ulama. Dia ada tok guru. Dia mengaji kitab. Tok guru dia tok gajah. Dia mengaji. Bukannya dia main-main lawang gitu. Ini orang dia tengok filem tu, dia nak tengok action. Siap komen lagi, nanti yang akan datang Mak Kilau tu buat lagi banyak scene lawan-lawan. Oh, bukan suruh tengok scene lawan. Oh, suruh faham. Inilah agama, inilah perjuangan pertahankan agama, bersatu atas nama Islam. Nah, ini dia tak faham. Dia komen Allah, wataklah apalah. Jadi tak menghasilkan pemahaman yang sebenar. Inilah generasi kita hari ini. Yang dia nak hiburan, itu saja. Seronok. Jangan sampai kita merempak di atas tanah air kita sendiri. Nenek moyang kita kena ingat. Hampir 400 tahun lebih kita dijajah oleh orang kafir semua. Nah, nenek moyang kita tak lepaskan agama Islam. Tapi kalau kita banding dengan negara-negara lain, habis tinggal Islam ni. Kan? Manila tu dulu bukan namanya Manila. Namanya dulu Minallah. Datang Belanda tukar jadi Manila. Spanyol pernah diduduki oleh Islam selama 800 tahun. Bukan sikit-sikit masa. 800 tahun Islam menapak di Spanyol. Bila datang tentera salib, hilang. Sampai hari ini kita tengok Spanyol seolah-olah Spanyol tak pernah diduduki Islam. Negara India dulu semua sultan. Walaupun negara tu India, pemerintahnya Islam dulu. Datang British, dia tukar Hindu yang mentadbir India. Sampai ke hari ini. Sebab tu hari ini orang Islam ditindas di sana. Nah, aduh. Tapi tanah Melayu, itu kata tok guru kami, apa nama, runtuh kota, macam mana dah, saya lupa dah ayat. Runtuh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Orang dulu-dulu ni dia bercakap tu berseni, tapi maknanya mendalam. Apa maksud dia? Sekalipun kota Melaka ni sebuah kota besar dulu. Jangan kita faham Melaka ni macam rumah kampung dah. Empire besar. Silat-silat lebih hebat daripada Kuala Lumpur hari ni apa. Sebuah kota yang besar. Hampir seluruh dunia datang bawa barang dagangan, menjadi pusat dagangan di dalam Asia. Kota Melaka. Kata orang dulu-dulu, roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Maksudnya sekalipun kota Melaka runtuh, kami hanya walaupun sekadar menggunakan papan, kami akan tegakkan juga Islam di tanah Jawa. Maknanya Islam pasti tertegak juga, walaupun dengan hanya sekeping papan. Itu maksudnya. Itu pertahan. Sebab tu yang ni, orang kafir ni, musuh-musuh Islam, dia tak boleh nak kalahkan Islam. Dia tak boleh nak kalahkan Islam. Nah, sebab apa? Sebab umat Islam ada satu semangat yang dinamakan jihad. Bila jihad ni dipaham elok-elok, sebab tu hari ni dia buat dah apa nama, benda-benda fitnah. Dia cipta ISIS, dia cipta macam-macam ekstremis, pengganah-pengganah.
Supaya orang nampak jihad itu jahat. Hari ini nak sebut jihad pun kadang-kadang jadi takut. Sebab takut nampak ekstremis, takutkan kena tangkap kalau kita menyeru jihad. Sedangkan jihad itulah sebaik-baik perjuangan, dan sebaik-baik kematian ialah mati syahid. Mana ada mati yang lebih mulia daripada mati syahid? Bighairi hisab. Tak ada hisab. Ditanam dengan darahnya suci. Darah orang yang gugur syahid. Tapi hari ini dibawa datang jihad tu jahat, jihad ni dipahamkan di doktrin kita. Akhirnya supaya umat Islam lemah dengan jihad. Kerana dia tahu jihad ni lah menyebabkan Islam tak boleh dikalahkan. Tapi bila umat Islam sudah tidak ada peranan jihadnya, maka Islam dengan mudah untuk dipijak-pijakkan. Macam hari ni. Itulah tu kita sebut saat Nabi dihina, apa kita buat? Tak ada semangat untuk nak bertahan, nak berjuang. Memanglah orang bagi alasan. Kita kata buat himpunan dekat pekarangan masjid. Dia kata, alah Ustaz kumpullah ramai mana pun, bukan boleh buat apa. Mereka masuk mahkamah satgi lepas lah. Betul. Kita tak boleh buat apa. Tapi kita buat apa kita boleh buat. Ingat kisah Nabi Ibrahim dibakar. Saat Nabi Ibrahim dibakar, ada satu burung kecil, burung pipit, mulutnya, paruhnya kecil je. Dia cedok air, lepas tu dia tuang. Dia cedok air, lepas tu dia tuang. Agak-agak api padam tak padam. Nak padam kok mana, air kecil sangat. Paruh kecil dia tuang itu. Tak kata kita, burung yang lain, burung yang jenis besar, dia kata, hei burung kecil, hang buat apa? Hang ambil air dengan mulut hang yang kecil tu, mana boleh padam. Api yang membakar Nabi Ibrahim tak boleh padam. Apa jawab burung ni? Dia kata, soal padam tak padam itu hak Allah. Memang aku tahu aku tak boleh memadamkan api, tapi sekurang-kurangnya saat kalau Allah tanya pada aku, saat Nabi ku dibakar, apa yang kalian buat? Aku ada jawapan di hadapan Allah. Aku jawab, aku cuba tuangkan air di atas bakaran yang membakar tubuh Nabi Ibrahim. Sebab tu jangan kita kata kita boleh buat apa. Kita buat apa kita boleh buat. Nabi, orang hina Nabi, buat apa kita boleh buat. Jihad, kita buatlah jihad apa? Boykot barang India ke apa ke. Ada satu saudagar businessman di Yaman. Dia orang kaya, dia orang Islam, kita orang Yaman. Bila berita tentang penghinaan Nabi di negara India tu, dia serta-merta dia pecat semua pekerja India dia yang bukan Islam. Malah kemudian dibagi gaji akhir dan dibelikan tiket kapal terbang hantar balik ke India. Walaupun ada pekerja India dia kata bukan kami yang kata tu orang tempat kami di sana. Sebabkan orang tempat kamulah kami buang kamu. Sebagai orang cakap apa, ketegasan daripada kami bahawa jangan sesekali menyentuh baginda junjungan besar Nabi kami. Pelekeh kami tak apa, hina kami tak apa, tapi hina Rasulullah, tak hang mati, aku mati. Itu jawab. Barulah betul, barulah orang takut dengan perjuangan Islam. Ini ada jawab. Tak apalah, mereka bukan tahu. Memanglah mereka tak tahu, tapi itu jadi alasan ke dengan sebab tak tahu boleh hina Rasulullah? Kita pun bukan tahu agama dia sangat, kita bukan tahu dewa dia apa, tapi ada kita hina dewa-dewa dia? Tidak. Apa alasan kamu? Walaupun kamu tidak tahu, dengan alasan itu kamu boleh menghina Nabi kami. Sebab tu kita kena kuat. Kita buatlah apa mampu kita buat. Tulis kat Facebook ke, apa orang cakap, menyatakan kemarahan kita sekurang-kurangnya. Macam ingat tak dulu kita buat hashtag koyak ke Israel. Memang koyak juga Israel. Sampai dia kata, what is koyak? Dia kata. Dia pun tak tahu apa tu koyak. Tapi makna berkesan juga. Kita buat setakat mana yang kita boleh buat untuk menunjukkan syiar. Sebab tu dia cakap, bila orang tu kata saya, alah ustaz kumpul ramai-ramai pun bukan boleh buat apa. Memang tak boleh buat apa, tapi sekurang-kurangnya bila kita berhimpun ramai, orang kafir yang lalu tengok, jangan buat main
Sekali kita kata Nabi dia ramai ni yang berhimpun, tu baru kata. Kalau kita buat lebih silap, dia habiskan kita. Jadi sekurang-kurang menimbulkan rasa gera kepada musuh-musuh Islam. Itu yang kita nak buat. Ini dak balik kerja lah, aku kelang kabut lah, kan? Tak ada semangat juang. Sebab apa? Sebab dia tak kenal siapa tu Rasulullah. Ada seorang sahabat ni ceritalah lah. Tengok muka pun dah lain macam. Lagipun saya nak ke Ipoh ni, dah ada program pula sana. Jadi ada seorang sahabat ni, dia ada hamba perempuan. Zaman dulu mula-mula Islam, hamba perempuan dibenarkan lagi. Masa mula-mula Islam, hamba perempuan ni dia bukan isteri, tapi dia jadi milik kepada tuan. Tuan dia boleh buat apa saja, sehingga boleh berjima. Dululah. Tapi jangan pula jima orang gaji pula ni. Itu bukan hamba, itu orang gaji. Hamba dah habis dah. Zaman tak ada dah, zaman ni tak ada dah. Ni dulu punya cerita. Jadi ada seorang sahabat tu, dia ada hamba. Dan hamba dia ni punya taat setia pada tuan dia lebih pada isteri dia sendiri, sehingga dia sayang, kan? Sampai dapat anak, kan? Dan hamba ni pun taat sungguhlah, jaga anak dia, layan dia baik-baik, sediakan makan. Memang mereka ni baik je. Tiba-tiba satu hari, hamba perempuan ni dia kutuk Rasulullah. Dia kata Muhammad ni pendusta, Muhammad ni macam-macam dia kata ke Nabi. Kawan ni sakit hati dah, tapi sebab dia sayang perempuan ni, jadi dia kata, awak janganlah cakap macam tu, Nabi Muhammad tak begitu. Nah, sekalipun awak tak setuju apa-apa, jangan cakap, baik awak diam saja. Ingatkan dah selesai, esok dia cakap lagi, esok dia cakap lagi. Lama-lama kawan ni tangan dia dah menggigit. Lah kali dia keluarkan pisau dia, ni dalam hadis cerita ni, dia keluarkan pisau, dia tusuk perut perempuan, berdarah, mati situ. Bila mati, kan, dia pun pergi mengadu dekat Rasulullah sendiri. Ya Rasulullah, pagi ni saya telah membunuh perempuan milik saya. Dia ngadu terus ke Rasulullah. Rasulullah panggil sahabat semua berkumpul, kan? Rasulullah tak terus hukum sahabat ni. Rasulullah tanya dulu, kenapa yang kamu bunuh dia? Sedangkan kami semua tahu kamu dengan dia sangat baik. Malah kamu dengan dia hubungan yang baik, kamu sayang dia, dan dia tak pernah melawan cakap kamu, kan? Apa yang menyebabkan kamu jadi bunuh dia? Ya Rasulullah, hari pertama dia kutuk engkau wahai Rasulullah. Nah, aku beri pesan pada dia, jangan kata pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tak begitu, tak begini, kan? Sebab kamu dengar daripada mulut-mulut orang menyebabkan kamu sangka begitu. Tidak. Dijelaskan. Hari kedua dia kata lagi, saya larang lagi. Hari ketiga, saya dah tak tahan ya Rasulullah. Saya tak tahan bila nama engkau ya Rasulullah dikutuk-kutuk di telingaku ini. Lantas siapapun dia, hatta orang yang paling ku sayang, akan aku sanggup bunuh kerana engkau lebih aku sayang ya Rasulullah. Bila Nabi dengar sahabat ni kata gitu, Nabi mengiyakan sahabat ni. Nabi kata, darah yang mengalir daripada perempuan itu darahnya darah sia-sia. Seolah-olah maksud Nabi nak maksudkan hukumnya halal dibunuh dan dibebaskan sahabat ni tanpa sebarang hukuman. Nak menunjukkan di sini Nabi sendiri mengiyakan orang yang menghina Nabi untuk dibunuh. Sebab apa? Sebab ini adalah Rasulullah, kekasihnya Allah, bukan sebarangan orang. Sebab tu kita, tapi kita kat sini jangan pula buat tindakan sendiri. Kan nanti tak belum apa-apa saya pula kena tangkap lagi. Ustaz ni yang ajar ni, dia kata. Tak, kan? Okey, kita sekarang ni kita ada cara yang lebih, orang cakap apa, harmoni lah, lebih apa orang cakap, kurang mudarat dia. Jadi kita buat report polis ke apa ke, tadilah kita buat tunjuk perasaan dan sebagainya. Dan kita harap juga kerajaan yang mentadbir bertindak tegas terhadap mereka-mereka yang menghina-hina dalam bab agama ni. Tak kira siapa pun dia, hatta dia raja, hatta apa jawatan dia sekalipun. Kalau menghina agama, menghina Allah, menghina Rasulullah, jalankan hukum dengan segera dan hukum dengan hukuman yang berat.
Kalau kerajaan sendiri tak sanggup buat perkara ni, jangan tanya kenapa kalau ada tindakan daripada umat Islam sendiri yang bertindak. Bukan saya yang suruh, tapi inilah atas dasar kecintaan dan kasih yang tinggi pada Rasulullah. Kan? Begitu macam saya sebut tadi lah, macam orang kutuk ayah kita, kita pun sanggup buat apa saja. Ini lebih daripada ayah. Jadi tugas kita sekarang, bawa perkataan-perkataan yang baik, jelaskan tentang sifat-sifat Nabi kita. Kemudian kalau ada orang yang menghina, kita jawab balik tuduhan dia. Kemudian kita buatlah, kalau sekalipun kita tidak boleh nak mampu membunuh jasadnya, membunuhlah karakternya. Kita boykot akaun Facebook dia ke apa ke sebagainya, kita report ke apa ke, supaya dia dibuang ke apa ke. Buatlah apa-apa pun yang kita mampu untuk membantutkan kerja buat dia. Itu juga dikira sebagai jihad, tanda kasih kita pada Rasulullah. Maka terjawab sudahlah pada persoalan tajuk kita. Bila saat Nabi dihina, apa kita mampu buat? Di manakah kita? Buat setakat mana yang kita mampu buat untuk membantutkan kerja-kerja orang yang menghina Rasulullah, atau lebih lagi dengan musuh-musuh Islam ni. Jangan sampai kita mendiamkan. Orang yang mendiamkan disebut sebagai syaitan akhras. As-sakitul anil haq syaitan akhras. Orang yang mendiamkan perkara yang hak, perkara yang betul, dia buat senyap. Patutnya dia kena berani ambil tindakan, tapi dia buat diam. Lebih-lebih lagi orang alim ulama, duduk di kursi sedap je, di pejabat, aircon sejuk, akhirnya buat diam. Maka orang ini disebut sebagai syaitan akhras. Apa maksud syaitan akhras? Setan bisu. Dahlah dipanggil setan, OKU pula tu. Bisu. Jadi kita buat setakat mana kita mampu buat. Kita mampu tulis, kita tulis. Kita mampu berhimpun, kita berhimpun. Janji kita buat ikut flow. Kita jangan langgar undang-undang. Kita buat ikut cara yang betul. Tetapi tidak langsung mendiamkan diri. Itu peranan kita sebagai umat yang mengasihi Nabi-Nya. Yang moga-moga dengan usaha yang kita buat ini, atas jalan, atas tanda kita kasih kepada Nabi, inilah menyebabkan Nabi bertambah kasih kepada kita. Bila Nabi kasih kat kita, insya-Allah Allah izinkan Nabi untuk memberi syafaatnya kepada kita. Dan insya-Allah kita semua menjadi kekasihnya Rasulullah, dan akhirnya kita dapat bersama-sama dengan Rasulullah di dalam syurga ni nanti di hari akhirat kelak. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Yang moga-moga apa yang dikongsi dan sampaikan ini memberi kesan yang positif dan kebaikan buat diri kita, untuk kita bersatu atas apa nama parti pun kita bersatu atas nama Islam. Bersatulah atas nama Islam. Kalau sembahyang kita boleh sama kiblatnya, kenapa di luar sembahyang kiblat kita perlu berlainan? Kembalilah kepada tauhid, mengesakan Allah, kembalilah kepada Islam. InsyaAllah kita dapat bersatu hati. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Dan macam biasa di luar sana tu ada jualan amal. Itu bukan barang hadiah daripada surau ke apa. Itu jualan. Sekali dia ambil belah macam tu ya. Dia pun kata bangku surau ni macam-macam bagi apa tu jual. Bankrupt ni kan. Jadi insya-Allah pakat-pakatlah membeli sambil niat menderma untuk bantu perjuangan sekolah Tuan Guru kita, Tok Guru Siddiq Noh di Batu Hampar Beruah Perak. Tuan-tuan doakanlah untuk kami. Sekarang ni Tok Guru tengah membina sebuah lagi pondoknya di Pulau Pangkor. Untuk pengetahuan, Tok Guru Siddiq Noh asalnya orang Pangkor. Dia bukan orang Beruah. Beruah tu tanah wakaf orang bagi untuk buat pondok. Jadi tanah asalnya, tempat asal lahirnya di Pangkor. Jadi dia ambil tanah adik-beradik apa semua ni, bincang seluruh keluarga dia, setuju untuk bina pondok. Jadi dia nak bina pondok di tempat asal dia, supaya memberi jasa semula kepada tanah tempat dia lahir. Jadi sekarang ni dalam pembinaan, dan masih lagi belum sempurna lagi, di mana asrama pelajar masih lagi banyak belum siap, dan kuartus guru pun banyak lagi belum siap.
Saya tanya-tanya Tok Guru berapa lagi belanja nak diperlukan untuk bayar. Tok Guru kata lebih kurang 200,000 lagi memerlukan. Dan untuk makluman sama, Pulau Pangkor ni dia punya kos pembinaan dia double daripada kita kat darat ni. Sebab apa? Sebab nak ngangkut dia tu, pasir apa semua nak ngangkut, dia charge double. Jadi kalau contoh kita buat beli pasir selori contohlah, di sini 300 satu lori contoh, kalau sana dia jadi 600. Jadi bangunan biasa je, cuma kos ni jadi mahal. Jadi itulah. Jadi kita sama-samalah pakat-pakat bantu, membelilah sambil niat menderma, dan apa nama ni, doa-doakanlah kami. Moga-moga insya-Allah atas bantuan daripada tuan-tuan ini kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang untuk meneruskan jihad, jihad perjuangan ini untuk mempertahankan Islam di atas muka bumi kita ini insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Dan saya memohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan ni tak lain tak bukan untuk menyatukan hati kita kembali kepada perjuangan kita yang sebenar. Biarlah kita ingat hala tuju kehidupan kita ni. Hidup kita ni jangan disia-siakan seperti matinya binatang-binatang yang tujuan hidupnya hanya nak makan dan minum. Tujuan hidup kita bukan sekadar makan dan minum. Tujuan kita untuk menghidupkan agama Allah. Moga-moga kita mati dalam keadaan menghidupkan agama Allah dan menjadi kekasihnya Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal sholihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.